Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah, la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabi Sayyidina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan taftahu lana biha abwab ar-ridha wat taysir wa tughliqu biha 'anna abwab asy-syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira. Anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hadis yang ke-32 muka surat 62 insya-Allah. An Abi Sa'idin Sa'd bin Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Hadisun hasan. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnadan wa rawahu Malik fil Muwatta mursalan an Umar ibn Yahya an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasqata Aba Sa'id wa lahu turuqun yuqawi ba'daha ba'da. Artinya telah diriwayatkan daripada Abi Sa'id bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, sanya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah beri mudarat sama lain orang, dan jangan pula balas mudarat yang datang daripadanya. Bahkan sepatutnya diberi maaf dan uzur dianya atas kesalahan itu. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruqutni dan lainnya dengan cukup musnad perhubungannya. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Malik dalam Muwatta karangannya, tetapi tiada disebutkan setengah daripada ahli-ahli riwayatnya, iaitu daripada Umar bin Yahya, daripada bapanya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tiadalah disebutkannya akan Abu Sa'id siapa seorang daripada si rawinya. Hadis ini diriwayatkan daripada banyak jalan yang mana menguatkan setengah riwayat pada lainnya. Sampai situ dulu insya-Allah. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita mulakan dengan memanjat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimuliakan, dikasihi Tuan Imam, yang dihormati seluruh jawatan kuasa masjid, tuan-tuan
ibu ayah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ni hadis yang ke-32. Hadis ini sangat besar perbincangannya, tapi saya mungkin sekadar yang saya mampu sahaja untuk kita berbincang, menambahkan maklumat. Tuan-tuan muslimin muslimat, ibu ayah yang dimuliakan Allah, kita terus tengok kepada keterangan hadis. Keterangannya, yakni keterangan daripada hadis yang ke-32 dalam hadis 40 ini. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara, janganlah beri mudarat salah seorang kamu pada lainnya dengan tiada hak. Katanya wala dirar. Hadis yang berikutnya, janganlah engkau beri mudarat siapa yang beri mudarat kepada engkau lebih dahulu. Tuan-tuan muslimin muslimat, ibu ayah dimuliakan Allah, daripada hadis ini ulama berpandangan yang banyak. Maksudnya di sana ada pandangan yang banyak tentang hadis ini, tentang makna ad-darar dan makna ad-dirar. Kalimah dia kalau tengok pada huruf-huruf dia lebih kurang, tapi ada tambah satu untuk kalimah yang kedua. Dia tambah alif di tengah antara ra yang pertama dengan ra yang kedua. Jadi untuk memahami makna dia, jadi banyak perbahasan di kalangan ulama. Cuma yang saya nak ambil satu sahaja yang saya lihat ada di kalangan ulama yang cenderung kepada makna ini, iaitu makna bagi kalimah ad-darara yang pertama tu, yang kata Nabi la darara, jangan kamu buat mudarat. Yang ni ulama membahaskan bahawa ad-darar yang pertama ini membawa maksud menambah ataupun memberikan kesakitan, kemudaratan kepada orang yang tidak memudaratkan kita. Kalau kita kepada orang lain, si A kepada si B, si B tak bagi pun mudarat kat si A, maka dilarang untuk si A memudaratkan si B. Maknanya tak ada pasal lah. Tiba-tiba dia pergi ketuk kepala. Tak boleh. Tu mengikut ulama yang di kalangan mereka, yang saya rasa perbahasan ini lebih saya nak bincang kepada perbincangan kita pada malam ni. Yang kedua ad-dirar, ada tambah satu alif. Yang ini kata ulama sebahagiannya, ini kita bagi mudarat kepada orang yang memang dia bagi mudarat kepada kita, tapi kita bagi mudarat kat dia, maksudnya balas balik dengan cara yang tidak disyariatkan. Macam mana? Dia ketuk kepala kita sekali, kita ketuk kepala dia dengan tunggui kayu. Dia ketuk dengan tangan, kita bagi ke batu ke kayu. Tu tidak dibenarkan. Memang ada dalam mafhum daripada ayat Allah, antaranya Allah Ta'ala benarkan, haruskan kalau kita nak balas seperti mana yang dia buat, itu saja, tak boleh lebih. Jadi ini maksud yang dirar yang kedua. Maknanya memang orang tu ada buat suatu yang menyakitkan kita, mudarat kita, tapi kita balas balik tu balas yang lebih ataupun yang tidak sepatutnya, yang tidak syariat. Jadi ini bagi kefahaman yang ulama nak sampaikan supaya kita boleh faham bersama atas sabdaan Nabi tadi.
La darara wa la dirar. Simple saja Nabi sebut. Nabi bersabda dalam hadis ni dalam rangkai kata yang sangat mudah, yang kalau saya rasa kita keluar daripada majlis ni pada malam ni ingat lalu, tak gaduh apa-apa ya. Terus masuk la darara wa la dirar. Mudah sangat. Sehingga perbahasan ulama atas kalimah ataupun sabdaan Nabi ini, khususnya di kalangan ulama usuliyun. Usuliyun maksudnya ulama usul fiqh, yang membahaskan bagaimana terjadinya satu-satu hukum dalam syariat Islam tu. Jadi mereka mengatakan kedua-dua bentuk mudarat itu, satu, dilakukan mudarat seseorang kepada orang lain tanpa orang lain tu buat apa-apa, dia buat mudarat, tidak disyariatkan oleh Allah sama sekali, kata mereka. Adapun yang kedua pun sama. Pasal apa yang kedua pun sama? Pasal mudarat yang dikenakan kepada orang yang pernah memudaratkan kepadanya dengan cara yang tidak disyariat lebih. Kalau sama ada, tu ada perbincangan nanti. Kalau sama, tu ada perbincangan. Itu pun kalau ikut dalam perbincangan Tuan Musannif kita hadis 40 tadi, dia kata apa tadi? Janganlah beri mudarat salah seorang kamu pada lainnya dengan tiada hak. Itu. Dengan tiada hak, walaupun yang orang yang pertama, orang yang dimudaratkan itu tidak ada buat apa-apa kat dia. Kadang-kadang kalau dengan hak ni tak ada buat apa-apa kat dia, dia boleh buat sesuatu. Umpamanya seorang hakim bukan kena buat apa, orang tak buat pun dia, tapi oleh kerana dia sebagai seorang yang memutuskan hukum, dia menjatuhkan hukuman kepada orang yang sepatutnya. Hak tu dia panggil dengan cara yang hak. Itu perbincangan yang panjang. Cuma atas kefahaman yang awal, la darara wa la dirar, kita faham secara umum dilarang dengan dua-dua makna tadi berbuat mudarat kepada orang lain. Mamnu khalif. Kalau orang Arab kata langsung tak boleh. Apa nama, apa cara, apa jalan, asal kata mudarat tak boleh buat. Sebab itulah antara maqasid asy-syar'iyyah. Maqasid asy-syar'iyyah tu secara umum untuk menolak segala kemudaratan. Sama ada mudarat untuk agama, sama ada mudarat untuk maruah, sama ada mudarat untuk akal, mudarat untuk nasab, semuanya dilarang dalam syariat. Kenapa? Dua-dua maksud tadi membawa suatu larangan dalam syariat Islam ni. Kerana dalam Islam Allah tidak akan membebankan ataupun kita panggil taklif kepada hamba-hambanya dengan sesuatu taklif yang ada mudarat. Itu konsep dalam syariat Islam. Allah perintah kita buat itu, Allah larang kita buat ini, semuanya kalau dikaji tidak ada suatu yang menyebabkan terbeban disebabkan mudarat, tak ada. Umpamanya apa? Puasa zahirnya macam letih tak makan. Tidak apa? Tidak memudaratkan seorang hamba. Kerana puasa itu hanya beberapa jam. Selepas daripada itu dibenarkan makan. Maknanya tak ada mudarat. Apa lagi? Itu dari sudut ibadah khusus. Kalau secara umum diharamkan umat Islam melakukan perbuatan zina. Itu jaga nasab.
Baik dia dengan terhindarnya perzinaan, maka nasab umat manusia bahagia, selesa, baik. Itu. Jadi walaupun dilarang tapi tidak membebankan, bahkan membawa kepada keselamatan. Itu yang kata la darara wa la dirar. Jadi kalimah la darar wa la dirar tu nak menggambarkan isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa semua perintah yang Allah perintahkan sebenarnya kalau dikaji tak ada sikit pun mudarat. Semua apa sahaja sunat baik, hak wajib apatah lagi, tak ada suatu yang mudarat, bahkan dia membawa manfaat. Manfaat bukan sahaja di akhirat, bahkan di dunia lagi. Kalau kita kaji satu-satu, kita akan nampak tu isyarat nak bagi tahu bila Allah Ta'ala larang buat mudarat, sebenarnya semua hak Allah larang baik, hak Allah suruh baik, dia akan buat manfaat. Begitu. Mana dia dalil? Jadi ulama datangkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 29. Firman Allah, "Qul amara rabbi bil qist." Katakanlah wahai Muhammad, telah perintah Tuhanku supaya berbuat adil. Al-qist bermaksud al-adl. Apa maksud al-adl? Ulama kata kullu khair wa kullu naf'in. Itu maksud daripada keadilan. Jadi bila Allah suruh, dia suruh hak benar baik. Dia akan suruh hak benar baik. Nampak? Jadi ada apa-apa yang Allah suruh hambanya itu, pasti di akhir ataupun kita panggil keputusan daripada perintah dan suruhan itu, dia akan bawa kebaikan. Sama ada kebaikan pada agama, maknanya dia berpaksikan akhirat, ataupun kebaikan di dunia lagi. Begitu juga kalau Allah kata, aku tak benarkan berbuat zina, aku tak benarkan minum arak, aku tak benarkan berjudi. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal adlam rijsun. Pasal apa? Pasal di setiap perbuatan tu akhirnya rijsun min amali syaitan. Perbuatan-perbuatan tu adalah suatu perbuatan yang kotor, keji. Dan perbuatan kotor keji ni kalau dikaji sedalam-dalamnya, sebenarnya punca dia mai daripada syaitan. Syaitan ni, bila sebut syaitan, semua orang nampak makhluk terkutuk. Itu. Nak buat macam mana? Dah takdir Allah keadaan ni, terpayah. Tapi dia tetap beriman dengan Allah, tuan-tuan. Yang kata syaitan ni, dia beriman dengan Allah. Kalau tanya Tuhan dia siapa? Tetap Allah. Manusia kadang-kadang bila dia sesat, tanya Allah dah tak ada. Dia kata batu, dia kata kayu, dia kata matahari. Sesat. Tapi tanya syaitan, dia tetap kata Allah. Tapi nak buat macam mana? Dah Allah kutuk dia, tuan-tuan. Habis. Maka begitulah perintah Allah dan larangan Allah, pasti akhir daripadanya ada di sana keputusan yang baik. Kalau perintah, keputusan yang baik, keputusan yang membawa keselamatan. Kalau Allah Ta'ala larang, ada rugi, pasti ada rugi. Biasanya banyak, sikit sebab kita silap menilai. Begitu juga kalau kebaikan, pasti banyak. Kalau kita rasa sikit, sebab kita manusia ni tak pandai menilai. Sebab tu Allah Ta'ala kata, wa qalilun min ibadiyash syakur. Allah sendiri nak buat macam mana? Allah kata, sedikit sangat hamba aku ni yang bersyukur.
Mudah-mudahan kita termasuk dalam kumpulan yang sedikit itu. Tuan-tuan muslimin muslimat, ibu ayah dimuliakan Allah. Jadi apa dia punya isyarat bila Allah Ta'ala larang? Sebenarnya larangan itu menunjukkan ada di belakang atau di akhirnya suatu kerosakan dan kemusnahan. Ulama membahaskan, ulama dalam hadis inilah membahaskan hadis ini. Mereka mengambil dalil daripada surah Al-A'raf ayat 33. Ayat 33 Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan." Katakanlah wahai Muhammad, hanya saja Allah mengharamkan, Tuhanku mengharamkan segala perbuatan yang kotor, yang keji, sama ada zahir ataupun batin. Zahir hak kita nampak, aini, boleh tengok dengan mata, boleh cium dengan hidung, boleh rasa dengan lidah. Hak yang Allah larang, hak benda-benda yang Allah kata tak elok, hak kita boleh rasa macam tu. Hak tak boleh rasa tapi boleh detect dengan hati, boleh scan. Oh ni walaupun zahir tak nampak, tapi Allah kata tak elok, orang beriman kata tetap tak elok. Tu. Ini yang menjadi asas pegangan kepada apa yang Allah larang. Pastinya bahkan banyak daripada larangan Allah itu menunjuk ataupun banyaknya rosak, banyaknya kehancuran, kefasadan. Yang disebut al-fawahish merujuk keseluruhan kerosakan, keseluruhan kemusnahan. Satu kalimah saja Tuhan datangkan, tapi merangkumi semua perkara. Bila Allah Ta'ala larang, maka jangan dekat. Begitu. Jadi sebab itu jelas kepada kita sebagai orang yang beriman, yang sempurna akal, yang boleh faham firman Allah dan sabdaan Nabi SAW bahawa Allah telah mengharuskan kepada hamba-hambanya suatu yang membawa kepada keselamatan akal dan kesihatan tubuh badan. Kita nak cari. Hari ini ramai orang bila bercakap tentang nak dapatkan kualiti kesihatan hari ini. Bila sebut makan yang boleh bawa kepada kuat otot, kuat dari sudut pemikiran, rancak dalam perbincangan dari sudut kesihatan. Begitulah akal. Jadi dengan sebab Allah Ta'ala melarang sesuatu yang memudaratkan, yang membawa kepada kerosakan, itu secara tak langsung memberi solusi kepada apa yang kita bincangkan hari ini. Macam mana nak dapatkan kesihatan yang lebih baik dalam dunia hari ini menuju kepada kehancuran? Tuan-tuan muslimin muslimat, ibu ayah dimuliakan Allah, ada satu kalam orang hari inilah, dia sebut bila kita makin hari makin terkehadapan dari sudut teknologinya, semualah, teknologi makanan baik, teknologi kesihatan baik, teknologi dari sudut peralatan baik, semua itu kalau kita tidak pandai menanganinya, bahkan walaupun kita pandai menanganinya pun sebenarnya dia bawa kepada kehancuran. Dia bawa ke situ. Sebab itu apa yang boleh menyelamatkan kita daripada bawa kepada kehancuran, kita rujuk pada hadis tadi, la darara wala dirar. Jangan kamu buat mudarat dan jangan kamu menghampiri mudarat. Boleh saya sebut macam itulah, sebab ulama membahaskan tadi yang saya sebut di awal tadi, dua-dua itu membawa maksud jangan mudarat. Cuma hak pertama mudarat kepada
satu keadaan yang tidak membuat mudarat kepada kumpulan pertama. Kumpulan pertama tak boleh buat mudarat kepada kumpulan kedua, kerana kumpulan pertama kumpulan kedua tak memberi mudarat kepada dia. Adapun yang kedua, kumpulan pertama tak boleh membawa mudarat kepada kumpulan yang kedua dengan mudarat yang melampau, yang lebih. Insya-Allah kalau konsep ini yang dilakukan oleh dunia hari ini, kita akan dapat solusi, baik kesihatannya, baik teknologi peralatannya, baik teknologi dari sudut pemikirannya. Semua itu akan membawa kepada kebaikan yang hendak dicapai oleh manusia secara umum. Kerana manusia tu bila tanyalah siapa beriman baik, tak beriman baik, semua nak kebaikan. Tapi kadang-kadang apabila tidak dipandu dengan wahyu dan melupakan wahyu, itu yang menyebabkan manusia itu tidak sampai. Jadi kita alhamdulillah umat Islam ni kita ada panduan wahyu. Cuma Allah Ta'ala kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam Quran Allah kata apa? Berpegang teguhlah dengan tali Allah tu. Ayat awal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan jangan berpecah belah. Dan melarang sesuatu yang membawa kepada kerosakan adalah suatu prinsip yang hendak dibawa oleh Islam kepada manusia. Firman Allah dalam surah Al-An'am. Ini saya bawa ni berdasarkan perbincangan ulama atas hadis yang dibincangkan tadi. Tak masuk lagi tuan-tuan, tak masuk. Sebab apa saya kata tak masuk? Kaki kita masuk sikit. Saya nak bawa sikit sebagai orang panggil apa, menampakkan senario yang hadis ini dibincangkan oleh ulama. Saya tak bawa semua, saya cuma bawa sebagai pengenalan saja. Mungkin tuan-tuan akan bincang lebih besar lagi dalam ilmu fiqh umpamanya, ataupun dalam ilmu usul fiqh ataupun qawaidul fiqhiyah. Ini dia akan bincang secara besar. Cuma kalau kita faham secara mukadimah, memudahkan kita tahu apa sebenarnya yang nak disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak dapati di dalam barang yang Allah wahyukan kepadaku suatu yang diharamkan atas memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging haiwan yang mati, ataupun darah yang mengalir, ataupun daging khinzir. Faham tuan-tuan daging khinzir? Hari ini dia fobia sikit rasa maksud dia. Khinzir kita faham. Fa innahu rijsun aw fisqan, maka kerana sesungguhnya kata Allah, yang kata binatang haiwan yang mati kita sebut bangkai tadi, ataupun darah yang mengalir, ataupun daging khinzir, itu semua itu kata Allah rijsun, benda kotor, semua itu kotor. Allah kata uhilla li ghairillahi bih, haiwan-haiwan yang ataupun haiwan-haiwan yang disembelih bukan atas nama Allah. Ini sahaja yang kata Nabi diharamkan oleh Allah. Nak beritahu apa? Nak beritahu kepada manusia bahawa apa yang Allah Ta'ala turunkan atas muka bumi semuanya manfaat untuk makhluk manusia. Apa sahaja, kecuali yang jelas Allah Ta'ala larang. Allah larang kita makan daging babi, Allah larang kita makan darah yang mengalir, darah apa-apa. Allah larang kita makan binatang yang disembelih juga.
tapi tak sebut nama nama lain, bukan atas nama Allah. Hatu saja. Hal lain silakan. Kalau lagi tak mabuk, lagi tak menyebabkan mudarat, makan. Ini menunjukkan Allah Ta'ala nak kebaikan atas larangan ataupun perintah yang Allah Ta'ala perintahkan. Kemudian kita masuk, katanya wala dirar, dan janganlah engkau beri mudarat siapa yang beri mudarat kepada engkau lebih dahulu. Kalau dalam kitab kita ni, maknanya ada dua orang bergaduh. Si A ketuk kepala si B. Mana si B nak tak ada nak ketuk balik dia masuk dalam hadis yang kedua. Jangan balik. Jangan balik. Betul aja lah, biar macam tu. Maafkan. Tak apalah, aku maafkan. Tapi maknanya jangan biar ketuk kali kedua. Hak pertama tu tak apa, aku maafkan. Maknanya konsep maaf tu yang nak ditunjukkan oleh Nabi SAW. Banyak keadaan. Penuh sekali yang selalu kita sebut dalam kisah-kisah Nabi. Ada Arab Badui di Mai, dia tarik ni ridak Rasulullah, tarik. Bila tarik, tuan-tuan, merah lihat Rasulullah. Tarik merah. Rasulullah pula, tubuh badan Rasulullah ni, kalau kita baca Syama'il, lemah lembut. Tapi bukan lemah lembut macam orang panggil apa, pondak kau dah. Sebab tu Rasulullah bila dia bangun malam, tak pelik. Rasulullah bangun satu malam boleh pecah berdarah. Tak pelik. Tapi nak menunjukkan lama Rasulullah berdiri, kita satu malam pun tak pecah. Sebab apa? Tuan-tuan taklah saya kaki ni, tapak kaki ni no? Jalan atas tak antara salah. Lepas tu nak tunggu pecah, tak memang dia pecah, tak berdarah. Tapi Rasulullah nak menunjukkan apa nama, daging Rasulullah lemah lembut. Lembut ni. Tapi lemah lembut yang macam tu, bila masuk dalam medan perang, dia orang pertama. Panglima perang duduk di depan. Sahabat-sahabat dalam peperangan Badar, ketika sengit peperangan, mereka berlindung di belakang Rasulullah. Hebat Rasulullah nak cerita. Tak. Okey, habis. Jadi berdasarkan hadis tadi, Rasulullah nak suruh manusia, khususnya umat Nabi SAW ni, dahulukan perdamaian, pentingkan perdamaian. Itu sebab tu la darara wala dirar. Sehingga daripada hadis ini, ulama al-usuliyun, usul fiqh, ataupun dalam ilmu usul ini, usul fiqh khususnya, mereka jadikan kaedah daripada la darara wala dirar, satu rangkap yang cukup simple, dan kaedah tu dibincangkan oleh ulama, sangat hebat. Sangat hebat. Saya nak cuba gambarkan itu, di mana antaranya daripada hadis la darara wala dirar itu, ulama keluarkan satu kaedah yang masyhur, ad-dararu yuzal. Apa sahaja mudarat mesti dihilangkan. Ad-dararu yuzal. Sebab tu konsep kejiranan baik, dari sudut ibadah baik, muamalat baik, semuanya hak mula-mula sekali kalau ada mudarat, buang dulu. Ni nak menuju kepada keharmonian kehidupan sebelum kita nak masuk dalam syurga Allah. Syurga Allah tu tempat baik.
Bila jumpa esok, salaman salama. Tak kenal ke, salam. Hari ni kita kalau jumpa hak kita kenal, cepat Assalamualaikum. Hak kita tak kenal, tengok dulu orang ni macam mana. Bukan kata tuan-tuan saya, tengok dulu. Saya bagi salam, dia tak jawab balik. Tak apa, tak jawab pun tak apa. Nabi kata kalau kita bagi salam dia tak jawab, malaikat jawab. Hak mana kita nak? Kalau malaikat jawab, biar. Kalau manusia jawab, biasa. Kalau manusia jawab pun kebaikan, tapi kalau dia tak jawab pun tak apa, ada yang mengganti jawapan. Tu. Maka kata ulama, ad-dararu yuzal adalah satu kaedah yang dikeluarkan, banyak lagi kaedah lain daripada la dirara wa la dirar. Dan apa yang dibincangkan daripada ad-dararu yuzal ini, di sana pecahan lagi, kaedah yang banyak, permasalahan lagi. Antaranya saya sebut sikit ar-raddu bil ain. Kalaulah satu-satu benda yang kita terima tu ada benda cacat, daripada ad-dararu yuzal ni boleh bagi balik. Katakanlah kita bagi sewa lah, yang biasa berlaku, sewa barang kita kepada satu orang, elok comel, balik-balik hilang sebahagian, kita boleh pulangkan balik bagi hak sempurna. Sebab apa? Sebab ni ad-dararu yuzal, mesti dihilangkan. Begitu juga berlaku pilihan lagi dalam jual beli, lagi kita tak kata saya beli lagi orang tu tak kata saya jual, boleh kita pilih. Saya nak hak ni 2 biji 3 biji, hak ni saya nak. Dan dia bubuh hak tu. Kalau dia bubuh hak lain, saya tak mahu tu, ganti hak lain. Selagi tak akad. Akad tu perbincangan luas lah. Sekarang ni tak sebut lah saya beli saya jual. Jarang dengar. Bagi duit, terima duit tu kira okey lah. Kalau orang dulu dah, tok guru dulu jaga, nak bawa keluar zakat ke sebut sebiji-biji, tak ada transfer tak ada. Tapi yang kata fiqh tu dia berubah mengikut peredaran zaman. Jadi daripada ad-dararu yuzal tu pula dibincangkan lagi membawa qawaidu fiqhiyah. Daripada satu induk la darara wa la dirar, pecah kepada banyak kaedah. Antaranya ad-dararu yuzal, daripada ad-dararu yuzal pecah lagi, ulama usul pecah lagi. Kita belajar fiqh lah sikit malam ni. InsyaAllah nampak dia pecah lagi. Saya nak ambil hak asas pecah lagi. Antaranya ad-darurat tabihul mahzurat. Daripada ad-dararu yuzal tadi, kemudaratan mesti dihilangkan. Apa dia kaedah? Antaranya kemudaratan tabihul mahzurat, mengharuskan benda yang dilarang. Umpamanya bila sampai satu tahap ada orang panggil apa, satu-satu tempat, contoh macam hari ni di Palestin, sampai makanan pun tak ada. Tuan-tuan, bukan Palestin saja, dah berlaku lama di Syria. Ada makan apa ni, rumput. Anak tengok dalam TV kan, tengok dalam YouTube, tengok dalam media-media sosial, makan rumput. Bukan makan rumput okey lagi, ni makan bangkai. Harus pada waktu tu, sebab tak ada makanan, tak ada hak halal, tak ada. Habis konding kontang, yang ada bangkai boleh makan. Tapi bincang ulama boleh makan takat mana, tengok tu. Antaranya lagi ma abihu lidarurati yuqaddaru biqadariha. Apa yang diharuskan tadi ketika dia mudarat, sekadar nak bagi hidup. Bila makan-makan boleh terus bernafas, cukup lah. Jangan makan-makan sedap ni, makan lagi. Habis ekor kambing mampu di tepi jalan, tak boleh lah. Ada kadar dia.
Dan yang saya nak habiskan malam ni dengan satu perbincangan semasa tengah duk berlaku ada di kalangan sahabat kita, dia silap keluar pendapat hak ni masuk daripada kaedah ad-dararu la yuzalu bi dararin yusawihi, daripada kaedah hak induk dia ad-dararu yuzal tadi, keluar satu kaedah lain, iaitu mudarat tidak boleh dihilangkan dengan mudarat yang sama dengan dia. Satu mudarat tak boleh dihilangkan dengan mudarat yang sama dengan dia. Tuan-tuan, kalau saya sebut, tuan-tuan tahu, ada kawan kita sebut ni orang-orang hak duk masuk negara kita ni, hak laki mereka ada syahwat. Jadi nak mengelak daripada mereka duk buat rogul ke, buat zina ke, buat pusat pelacuran bagi kat mereka. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Ni ada kaedah. Sebab tu tuan-tuan, nak bercakap ni, bukan semua orang boleh cakap tentang agama. Dia mesti orang yang ada autoriti. Datuk Mufti Datuk Mufti bolehlah cakap masalah tu. Masalah yang qat'i ada dalam Quran, adalah hadis. Kita orang biasa dia pergi cakap, jangan. Tak boleh. Ustaz-ustaz, saya bukan ustaz, saya tolong tuan-tuan, ustaz-ustaz pun bila dia tak tahu, dia tanya tok guru. Tok guru tanya tok guru lain. Lain kali tanya tok mufti, mereka ada jawatan kuasa. Ni kita orang biasa, bukan ustaz, bukan tok guru, duk bercakap tentang agama. Tak boleh. Tak boleh. Ni ada kaedah dia. Sebab tu Allah kata fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tu ahli zikr, situ siapa? Ahlul ilmi. Kalau dalam fiqh ni golongan ulama fiqh al-usuliyun, orang yang tafaqquh fid din. Tak boleh orang biasa-biasa duk pergi cakap nak cara nak atasi masalah zina, nak atasi masalah rogo-rogo ni, buat pelacuran, pusat pelacuran. Bukan mengatasi tu. Perzinaan mudarat, buat pusat pelacuran juga mudarat. Tak boleh dihilangkan mudarat, nak menghilangkan mudarat tak boleh. Itu. Jadi sebab itu kebetulan hadis yang kita bincang malam ni jadi jawapan la darara wala dirah. Dan begitulah, kalau nak dibincangkan lagi banyak, mudah-mudahan sedikit yang kita persoalkan pada malam ni boleh menggambarkan apa yang nak disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hadis la darara wala dirah. Tuan-tuan muslimin muslimat, ibu ayah yang dimuliakan Allah, hebatnya Allah dan Rasul itu terhadap manusia ni bukan yang beriman saja. Allah dan Rasul datangkan agama ni nak semua manusia dapat nikmat agama Islam. Tapi oleh kerana hak yang dapat dulu, ini yang orang panggil beruntung. Hak belum mendapat lagi, mudah-mudahan Allah bagi hidayah dan taufik kepada mereka. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan perbincangan yang sedikit ini memberi penambah kefahaman kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la shaqiyya wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.